Jadi, tiga bentuk perniagaan ini dikawal selia oleh pelbagai undang-undang yang berbeza. Jadi, sekiranya kita nak berniaga, kita kena tahulah undang-undang yang berkaitan dengan bentuk perniagaan kita tu. Kalau kita berniaga bersendiri macam mana, kalau kita berniaga secara perkongsian macam mana, dan sekiranya kita menggunakan syarikat sendirian berhad, ada lebih banyak tanggungjawab yang perlu kita patuhi sebagai pemegang saham dan juga sebagai ahli lembaga pengarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Tahukah anda undang-undang yang perlu anda patuhi dikala anda menubuhkan perniagaan? Mungkin ada orang yang sedar perkara ini telah mematuhinya dengan terperinci, tapi ramai juga orang yang ingat bila nak berniaga ni kita cari barang, kita cari pelanggan dan terus berjual beli. Ini mungkin satu perkara yang tidak boleh dilepas pandang kerana sekiranya kita berjaya dalam perniagaan berkembang tiba-tiba kena saman oleh pendaftar perniagaan misalnya, maka ianya akan membawa perkara-perkara yang tidak baik kepada perniagaan kita. Jadi dalam berniaga ni, kita kena pilih jenis entiti ataupun badan yang nak kita gunakan untuk berniaga. Secara mudahnya ada 3 jenis lah. Yang pertama, kita berniaga secara bersendirian ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sole proprietorship. Maknanya kita lah bos, kita lah kuli, kita lah pemilik dan seumpamanya lah. Jadi kalau kita nak berniaga secara bersendirian, mengapa pula kita nak kena daftar? Kerana dalam negara ni ada undang-undang namanya Akta Pendaftaran Perniagaan. Jadi kita kena mendaftar dengan pendaftar perniagaan dan kita boleh pilih sama ada nak guna nama kita sendiri ataupun nama perniagaan. Jadi apabila kita mendaftar, kita akan diberikan nama perniagaan dan juga nombor rujukan. Nombor rujukan ni penting ya, kerana dia dalam banyak urusan kita kena menggunakan nombor rujukan apabila kita mendaftar perniagaan. Struktur yang kedua ialah perkongsian. Ini bermakna kita ada rakan-rakan kongsi lain, sama ada seorang, 2 orang, bergantung kepada perniagaan kita lah, dan kita boleh bersetuju banyak mana nak jadi rakan kongsi, siapa nak buat apa, banyak mana modal yang perlu dimasukkan dan seumpamanya. Cuma perkongsian ini juga tertakluk kepada pendaftaran dengan pendaftar perniagaan. Jadi apabila kita mendaftar dengan pendaftar perniagaan, kita masukkanlah juga nama-nama rakan-rakan kongsi ini, dan ini akan mengesahkan perkongsian kita itu. Cuma kita kena ingat di samping Akta Pendaftaran Perniagaan, kita ada juga satu undang-undang lain, iaitu undang-undang berkenaan dengan perkongsian, iaitu Akta Perkongsian. Jadi jangan lupa kehendak-kehendak akta ini, khususnya apabila kita ada masalah dengan rakan-rakan kongsi. Dia berniaga ni masa ianya berjalan dengan baik, tak ada masalah. Tapi apabila ada masalah, bila rakan-rakan kongsi mula bertanyakan tentang saham mereka, kuasa mereka, hak-hak mereka, maka tanpa sebarang perjanjian bertulis, kita kena rujuk kepada Akta Perkongsian. Dan kadang-kadang perjanjian yang kita buat tu kena selarikan dengan kehendak Akta Perkongsian jugalah. Ada satu perkara yang agak berbeza di sini dari segi penubuhan entiti perniagaan ini, kerana di samping Akta Perkongsian, kita juga boleh memilih untuk menubuhkan perkongsian liability terhad ataupun limited liability partnership. Ini di bawah sebuah akta yang lain pula. Yang membezakan di antara perkongsian di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad dengan perkongsian yang didaftar dengan pendaftar perniagaan ialah liability ataupun tanggungan orang-orang yang berniaga di bawah
perkongsian liability terhad ini terhad kepada modal yang mereka masukkan sahaja. Jadi ini merupakan satu perkara lain yang mungkin akan dibincangkan di dalam video selepas ini. Tapi ada akta yang berbeza sekiranya kita nak menghadkan liability kita ataupun kita nak menjalankan perniagaan secara perkongsian di bawah pendaftaran perniagaan. Cuma apabila kita menghadkan liability, kita juga ada tanggungjawab-tanggungjawab lain yang perlu kita patuhi di bawah akta perkongsian liability terhad ini. Struktur yang ketiga ialah syarikat sendian berhad. Ini amat berbeza dengan perniagaan secara bersendirian, perniagaan secara perkongsian, kerana sekiranya kita menggunakan syarikat sendian berhad, kita mewujudkan satu entiti yang berbeza dengan kita. Maknanya syarikat ni dia macam satu makhluk yang ada nama, dia boleh saman menyaman dengan menggunakan namanya, dia boleh memiliki harta dengan menggunakan namanya. Jadi ini lebih kompleks dan tentunya proses penubuhannya pun lebih kompleks, dan apabila syarikat sudah terbentuk, kita kena mematuhi pelbagai peraturan yang ada di dalam akta syarikat. Jadi ini juga merupakan satu perkara penting. Sebab kadang-kadang ramai juga usahawan, dia menggunakan syarikat sendian berhad, dia tubuhkan, dia jalankan perniagaan, tapi dia lupa untuk mematuhi pelbagai peraturan yang ada lah. Sebab sebagai pengarah kita ada pelbagai tanggungjawab. Sebagai pemegang saham, kita ada tanggungjawab yang lain. Dan syarikat itu juga perlu mematuhi undang-undang yang ditetapkan di bawah akta syarikat. Jadi, 3 bentuk perniagaan ini dikawal selia oleh pelbagai undang-undang yang berbeza. Jadi, sekiranya kita nak berniaga, kita kena tahulah undang-undang yang berkaitan dengan bentuk perniagaan kita tu. Kalau kita berniaga bersendiri macam mana, kalau kita berniaga secara perkongsian macam mana, dan sekiranya kita menggunakan syarikat sendian berhad, ada lebih banyak tanggungjawab yang perlu kita patuhi sebagai pemegang saham dan juga sebagai ahli lembaga pengarah. Jadi ini semua menjadikan anda sebagai usahawan perlu untuk mengetahui undang-undang yang membabitkan entiti perniagaan masing-masing. Jangan abaikan perkara ini. Sekiranya anda abaikan, mungkin di satu masa anda akan menghadapi masalah dengan badan-badan yang mengawal sedia pelbagai bentuk perniagaan ini, dan ini bukan satu perkara yang bagus untuk kita. Jadi cukup sekadar ini bagi memberikan penerangan berkenaan dengan undang-undang yang berkait dengan penubuhan entiti perniagaan yang anda pilih, dan anda perlu sentiasa menambahkan ilmu dan juga pengetahuan berkenaan dengan undang-undang ini agar ianya membantu anda untuk memastikan semua peraturan yang membabitkan diri anda dan juga perniagaan anda dipatuhi. Sekiranya anda mendapat manfaat dengan menonton video-video di channel Pak Nidin ini, saya amat-amat berbesar hati sekiranya anda kongsikan video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Kita nak bantu usahawan-usahawan di negara kita untuk menambahkan ilmu khususnya dalam ekonomi dan bisnes bagi menjadikan mereka usahawan yang lebih cemerlang, bagi memperkukuhkan lagi perniagaan mereka dan menjadikan perniagaan mereka lestari. Kami ada banyak lagi video-video berkaitan dengan berbagai perkara yang membabitkan ekonomi dan bisnes. Anda boleh tonton video-video kami, dan saya berharap ianya membantu anda juga menjadi usahawan yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.